Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi. Justeru dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada malam yang penuh barakah ini. Sebelum meneruskan acara, marilah sama-sama kita melafazkan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis menjemput saudara Ikhwan Aminin untuk membacakan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين العافية يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خيرا في يومنا هذا وخيرا قبله وما بعده وخير سره وعلانية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها وأنت وليها وأنت مولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada para hadirin hadirat sekalian kerana berkumpulnya kita di sini adalah bagi menyertai majlis ilmu yang akan disampaikan sebentar lagi oleh penceramah jemputan kita pada malam ini, iaitu Ustaz Said Muhammad Bakri bin Said Ishaq, seorang pendakwah yang tidak asing lagi bagi kita. Sedikit latar belakang mengenai penceramah. Beliau merupakan juara program realiti Pencetus Ummah musim ketiga. Beliau juga merupakan bekas pelajar ijazah sarjana muda Syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Tanta, Mesir. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam mengajar isu berkenaan permasalahan faraid. Dengan sukacitanya, saya ingin menjemput penceramah kita pada malam ini, Ustaz Said Muhammad Bakri bin Said Ishaq, untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la jahilan illa 'allamtah wa la maridan illa shafaitahu wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa wassaltaha ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengacara majlis pada malam ni dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahasiswa-mahasiswi daripada USIM, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira kerana sudi menjemput hamba untuk menyampaikan sedikit perkongsian pada malam yang berbahagia ini. Jadi sebelum tu saya nak tanya, clear ke suara? Clear ke tak? Clear. Okay. Clear Ustaz. Alhamdulillah clear Ustaz. Clear. Baik. Kalau clear, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya pada hari inilah menceritakan tentang faraid.
tentang faraid. Jadi mungkin kalau diusim bagi yang mengambil pengajian syariah, mungkin tidak asing lagi subjek faraid ini dalam pengajian mereka. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi sedikit perkongsian ataupun sedikit ilmu yang kita dapat, dan saya tidaklah alim tentang ilmu ini, tapi insya-Allah yang mana mampu kita kongsikan insya-Allah. Jadi di sana kalau ada persoalan-persoalan yang boleh ditanyakan, yang diajukan, boleh kalau nak bertanya. Kalau saya mampu jawab, saya akan jawab. Kalau tak mampu jawab, saya akan wallahu alam saja insya-Allah. Sebab Nabi kata al-ilmu khazain, ilmu itu khazanah, wa miftahuha as-su'al, dan kuncinya as-su'al, kita bertanya. Maka Nabi SAW perintahkan kita bertanya, fas'alu yarhamukumullah, bertanyalah maka kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, dia bermanfaat kepada kita sebab tak tahu. Yang kedua, bermanfaat kepada orang lain yang mendengar jawapan ataupun mendengar ilmu yang dapat hasil daripada pertanyaan kita insya-Allah. Jadi yang pertamanya, saya rasa gembiralah sebab dapat bersama dengan sahabat-sahabat, adik-adik yang diusim ni. Moga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua insya-Allah. Di sini saya berita langsung daripada Ma'atafiz Vocational Baitul Dia yang kami asaskan. Dan untuk makluman tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat semua, adik kakak, di sini hujan. Kalau di Ipoh ni hujan tak tahulah. Di belah Usim sana tu hujan kedok. Tapi moga-moga hujanlah. Moga merahmati kita semua insya-Allah. Baik, bila kita sebut tentang faraid, faraid ini tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ialah suatu hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam Al-Quranul Karim, yang telah dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Rasulullah, dan telah dilaksanakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sampailah kepada kita sekarang. Di mana-mana tempat kalau saya bercerita tentang faraid, faraid adalah satu hukum yang sangat-sangat istimewa berbanding hukum-hukum yang lain ataupun perintah-perintah Allah yang lain. Dalam faraid ini, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah mendetailkan perintahnya. Allah memberikan arahan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi syarat-syarat. Siapakah yang layak menerima pusaka, siapa yang tak layak, sebab apa tak layak, dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau kita lihat tentang kefarduan salat, Allah SWT sebut dalam Quran, wa aqimus salat, dan dirikan sembahyang, wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Kalau kita tengok kepada aspek perintah salat, dalam Al-Quran kita dengar perkataan wa aqimus salat, tapi kita tak jumpa dalam Quran kaifiyat salat. Macam mana kita nak salat? Macam mana kita nak takbiratul ihram? Macam mana kita nak akad takbir? Macam mana kita nak rukuk? Macam mana kita nak sujud? Ayat secara umum kita dapat jumpa warka'u ma'ar raki'in, tapi spesifik kepada solat berjemaah. Tapi kalau kita cerita bab rukuk, bab sujud, kita ambil daripada kalam baginda Nabi SAW. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu semayanglah seperti mana kamu lihat aku semayang, kata Rasulullah SAW. Sama juga dengan manasik haji dan umrah. Allah kata wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrahmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak jumpa dalam Quran mana ayat tentang rukun haji, syarat sah haji, tak jumpa. Macam mana cara nak pakai ihram, macam mana kita nak miqat, macam mana kita nak sa'i, macam mana kita nak tawaf, macam mana kita nak mabit, macam-macam tak jumpa dalam Quran. Tapi Nabi SAW sebut, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku kerja buat haji umrah kamu. Maka sahabat lihat Nabi SAW, maka sahabat sampaikan kepada para tabi'in, sampailah kepada kita sekarang. Ini cara manasik haji umrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita sebut tentang faraid, Allah Subhanahu Wa Taala perintah, Allah Subhanahu Wa Taala terang. Orang tempat saya kalau belah Patah Timur, dia kata one by one. Usim pun terror lah bahasa Inggeris ni. Nak satu persatu Allah cerita satu persatu. Tujuannya apa? Kalau kita suruti dalam bab muamalah, biasanya kalau bab muamalah ni Allah Subhanahu Wa Taala akan terang detail. Sebab Allah tahu, Maha tahu sifat manusia ni, dia ni hubbud dunia, sangat cinta pada dunia. Sayang benar pada dunia. Tersangat-sangat sayang. Dia sanggup buat apa saja demi dapat dunia tersebut. Sedangkan kata Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, dia kata inna lillahi ibadan futana talaqud dunya khaful fitana. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada hamba-hamba Allah yang bijak pandai. Mereka menceraikan dunia sebab takut fitnah yang ada pada dunia tersebut. Tapi zaman kita sekarang, orang kejar dunia, orang lupa kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, adik-adik sekalian, saya seorang peniaga juga. Di samping saya mengajar,
Saya juga seorang peniaga. Bila kita berniaga ni, kita dapat lihat kaedah macam mana kita nak create pelanggan yang ramai. Dengan cara yang dibenarkan syarak ataupun dengan cara tak dibenarkan syarak. Baru ni ada orang condemn peristiwa buat konsert dekat Langkawi. Dia condemn. Dia cerita. Sampai jutaan view dia dapat. Rupa-rupanya sambil cerita, dia nak dedahkan maksiat berlaku di Langkawi, sambil letak produk kat depan. Rupa-rupanya bukan nak cerita bab tu sangat. Dia nak cerita produk dia tu. Orang nak tengok, oh hebat produk. Ya, orang mengambil kesempatan pada zaman kita sekarang. Baik. Berbalik pada isu faraid. Faraid ni kalau kita tanya, adakah dia wajib dilaksanakan? Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya nakalkan pandangan almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama yang hebat, tuan guru kepada tuan guru kami, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia sebut apa hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Tentang bagaimana meraihkan perintah Allah ataupun meraihkan kehendak Allah lebih afdal daripada meraihkan kehendak kita. Pastinya akan ada orang bertanya, Ustaz, boleh tak kita nak bagi sama rata? Harta pusaka ni bagi sama rata lah. Senang. Tak payah nak balah-balah. Hakikat kita sebut tak payah balah-balah ni, kita nak cakap kat siapa? Kalau kita kata bagi sama rata tu akan mengelak perbalahan, akan jadi adil seadil-adilnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan cerita dulu dalam Al-Quran supaya suruh bagi faraid dengan cara adil dan saksama. Laki dapat satu, perempuan dapat satu. Laki dapat dua, perempuan dapat dua. Adil dan saksama bagi kita. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyatakan demikian. Baik. Saya waktu saya menulis tesis saya bidang faraid, menceritakan bab faraid. Saya mengkaji macam mana kita nak mengambil subjek ini menjadi silibus dalam pembelajaran sekolah menengah. Alhamdulillah, pada 2 tahun yang lepas telah dimasukkan silibus faraid dalam pendidikan Islam, walaupun tidak banyak tajuknya, dimasukkan juga sedikit. Sebab waktu tu saya buat kajian dan saya dapat cuti bergaji penuh untuk buat kajian tersebut. Cuma dah berhentilah penjawat awam bulan 5 tahun lepas. Dan sekarang ni Lone Ranger lah. Cuma nak sebut kepada kita bagaimana kepentingan faraid ini. Allah Subhanahu Wa Taala nombor 1 nak jamin kehidupan dalam keluarga. Kita kena sedar yang kehidupan dalam keluarga. Bila mana kita berusaha bersungguh-sungguh bekerja menghimpun harta benda, kita simpan harta ni untuk siapa? Tak lain dan tak bukan, kita simpan kepada pewaris kita. Anak kita, isteri kita, mungkin suami kita, cucu cicit kita, contoh macam tu. Itulah harapan kita. Tapi bila mana kita mati, kita dapat lihat banyak kes yang berlaku. Boleh Google sekarang, tanya Cik Google. Berapakah kes yang berlaku yang menyebabkan aset beku, harta beku dalam negara kita melebihi 70 bilion. Kena sebut perkataan bilion tu betul-betul. 70 bilion. Bilion, duit 70,000 juta, hasil aset tidak alih ataupun alih yang beku disebabkan salah satunya hasil pusaka umat Islam, yang mana kita dapat lihat salah satunya punca perbalahan antara ahli waris. Kenapa mereka boleh berbalah dalam isu faraid ini? Nombor 1, disebabkan kejahilan. Manusia akan menjadi musuh kepada apa yang mereka jahil. Saya teringat waktu saya belajar di Port Dickson dulu, di College Unity Port Dickson. Waktu tu adik-adik sekalian, pensyarah kanan kami ialah mantan Menteri Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri waktu tu. Saya sempat mengaji 2 tahun bersama dengan dia, qawaid fiqhiyah dan usul fiqh di situ. Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam masyarakat kita, dia bukan sesuatu yang sihat. Dalam suasana keadaan manusia ini yang cinta kepada dunia sampai tahap berbalah di antara satu sama lain, dan perbalahan tersebut sangat-sangat luar biasa. Saya berpengalaman walaupun tidak lama, dalam sekitar 13-14 tahun bila mengajar subjek faraid ini, mengajar di masjid-masjid dan surau-surau. Saya teringat kalam baginda Nabi SAW, dalil yang suruh kita mengaji. Tak kira tuan-tuan ambil bidang perubatan, perakaunan ataupun bidang apa sahaja, tapi Nabi SAW minta kita belajar. Nabi kata, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas. Belajarlah faraid dan ajarkan kepada manusia. Hadis ini keluar selepas Nabi kata ta'allamul Quran, belajarlah Al-Quran dan ajarkan kepada manusia, dan Nabi sambung belajarlah faraid dan ajarkan kepada manusia.
Sebab apa kita kena belajar faraid? Walaupun ulama menyatakan hukum faraid, belajar faraid ini hukumnya hanya fardu kifayah. Sebahagian yang belajar fakulti syariah yang belajar, fakulti lain tak dapat dosa belaka diusim. Walaupun fardu kifayah. Namun hakikatnya jangan kita anggap kalau fardu kifayah biarlah orang lain yang belajar. Saya tak apalah, saya sekadar bidang perubatan, bidang akaun yang saya tumpu saja. Tak. Letakkan diri kita di kalangan orang yang nak melepaskan fardu kifayah tersebut. Salah satunya seperti mana dibuat sekarang. Masya Allah, tabarakallah, jemput ngaji faraid pukul 9 malam. Nak orang tengah ngatuk ni, nak ngaji bab faraid. Cuma saya nak sebut apa? Faraid ni satu benda yang Nabi kata, belajarlah faraid dan ajarkan kepada manusia. Dalam hadis yang lain, fa innaha nisful ilm. Faraid ini separuh daripada ilmu. Kalau kita belajar bab solat, bab munakahat, bab muamalah, bab jinayat, bab faraid ini nisful ilm kata Nabi, separuh daripada ilmu. Sebab apa dikatakan separuh daripada ilmu? Sebab dia berkisar tentang benda-benda ataupun perkara-perkara yang berlaku selepas kematian seseorang. Selepas kematian seseorang. Sehingga kan Nabi kata wa inna hadzal ilma sayuqbad, dan ilmu ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah Subhanahu wa taala angkat ilmu, kita belajar hadis. Cara salah satunya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu dengan sekali angkat habis ilmu tak ada dalam dada-dada para ulama. Tidak. Tapi caranya Allah Subhanahu wa taala akan mematikan para ulama. Bila ulama mati, patah payah nak tumbuh. Hilang memang susah nak ganti. Tapi artis payah tumbuhnya banyak. Hilang berganti berlambak-lambak. Itu artis. Tapi para ulama tidak begitu. Para ulama tak begitu. Nak cari ulama yang betul murabbi, yang boleh menjadi murabbi kepada kita, boleh mentarbiah kita, tak ada dah. Tak ada dah. Tak jumpa. Susah nak jumpa. Kita kena belik, cari betul-betul baru jumpa. Nah, itu keadaan ni. Sampai kata Rasulullah, wa tazharul fitan, akan muncullah fitnah-fitnah. Hatta yakhtalif rajulani, dalam riwayat lain isnani fil faridah, sampai dua orang berselisih dalam urusan pusaka, fala yajidani man yafsilu bainahuma, mereka mendapati tidak ada sesiapa boleh menyelesaikan masalah mereka. Ini Nabi sebut. Bila Nabi sebut perkara ni akan berlaku tak? Memang akan berlaku. Wa huwa sadiqul masduq. Nabi SAW sadiqul masduq. Yang benar lagi dibenarkan kalam baginda Nabi SAW berdasarkan firmanullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu bercakap ikut hawa nafsu dia, tetapi wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini mukadimah. Minta maaf kalau saya bercakap laju, sebab saya memang suka bercakap laju. Minta maaf lah, tak erti nak cakap ni tak erti. Jadi laju. Nampak semangat orang muda, jadi saya terasa juga muda. Tak? InsyaAllah. Baik. Adik-adik mati Allah SWT, kata anak-anak tua sangat dah aku ni. Tak? Adik-adik mati Allah SWT sekalian. Bila kita sebut tentang faraid, apakah hak-hak yang berkait dengan faraid? Al-huququl muta'alliqah bitarikah. Hak-hak yang berkaitan selepas seseorang tu meninggal dunia. Kita semua ni akan mati. Tak? Hari ini sahabat saya, Al-Fadil, seorang ustaz daripada Jabatan Pendidikan Negeri, satu batch waktu saya JKOF dulu, meninggal dunia, stroke. 2 hari stroke dan meninggal dunia. Anak yang soleh, staff yang baik, bos yang baik, orang kata semua baik-baik belaka. Alhamdulillah. Mati pun waktu tu sedang nak ambil mak, nak mandikan mak. Masya Allah, tabarak. Itu keadaan orang yang salih. Tapi umur muda, 39 tahun, meninggal dunia. Umur kita, kata Rasulullah, amaru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60, 70. Tapi adik-adik beringat sikit. Jangan kata saya baru 20, Ustaz. Saya rasa saya jangka panjang lagi usia. Jangan khabar gitu. Tak. Kita bukan best friend malakul maut. Tak. Kita bukan best friend malakul maut. Kita tak tahu pun bila kita akan mati. Tak. Siapa ada jaminan saya, Ustaz, saya confirm hidup sampai esok? Tak ada. Tak ada seorang pun yang berani kata saya boleh hidup sampai esok. Tapi kita nak sebut umur umat Rasulullah SAW 60, 70. Lebih daripada 70, subsidiun min Allah. Subsidi daripada Allah. Allah boleh bagi, Allah boleh tarik. Subsidi ni bahasa Inggeris lah. Tapi tambah tanwin jadi Arab tu lah. Nah, subsidiun min Allah. Jadi subsidi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa kita nak fokus pada malam ni dengan kesempatan masa yang terhad ini? Nombor 1, apakah yang berkait dengan mati? Bila kita meninggal dunia, nombor 1, waris kita kena selesaikan, iaitu tajhizul mayyit, uruskan jenazah. Uruskan jenazah. Alhamdulillah,
mahasiswa USIM ni insya-Allah kemah-kemih belaka. Kalau mak ayah kita meninggal dunia, semuanya mampu untuk uruskan jenazah mak ayah masing-masing. Itulah harapan ibu dan ayah. Tak ada lain dah. Tak nak anak yang berkereta besar, berumah besar, badan besar, bini besar, semua besar belaka. Tak. Tapi mandi jenazah tak reti. Kalau boleh, kita boleh mandi jenazah. Tak boleh uruskan jenazah ibu dan ayah kita. Tapi kalau kita dah agak cetang, tak mampu nak mandi jenazah. Mandi diri sendiri pun kita malas nak mandi jenazah. Tak reti juga. Maka kita bagilah kepada pihak sab, kepada pihak-pihak yang lain. Tapi tanggungjawab uruskan jenazah. Pakai duit siapa? Kata ulama, pakai duit si mati. Pakai duit si mati. Itu sebab orang dulu kala, dia ada istiadat, persediaan. Dia nak meninggal dunia, dia tahu dah. Dia buat persiapan kain kapannya macam mana, kapur baru, semua cukup lengkap dah. Sudah-sudah meninggal dunia. Anak-anak pun pakailah mandi jenazah dan sebagainya. Ini terbaik. Nombor satu, uruskan jenazah. Pakai duit si mati. Kalau si mati tak ada duit, Ustaz, alhamdulillah kita kat Malaysia, kita ada sistem khairat kematian. Mati je, ada geng-geng Tok Adi tanah kubur ni mari. Hoi, hoi, hoi. Mari, urus jenazah. Selesai, urus jenazah. Anak-anak duk main Angry Bird je. Main. Selesai jenazah. Bila selesai urusan jenazah daripada A sampai Z, daripada memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan, mengemumikan, akhirnya selesai masalah pertama. Yang kedua, bila meninggal seseorang, selesaikan hutang piutang si mati. Kena selesaikan hutang piutang ni. Hutang ni sesuatu benda yang kita mudah nak berhutang, tapi kita berat nanang nak bayar. Tak kira lah PTPTN, marah, benda apa, ketekun, tenak dan sebagainya. Kita pinjam, kita balas nak bayar. Kita dah bekerja, masuk ke tangan awam, masuk swasta, gaji pun sedak dah, tough dah gaji. Tapi bila mana surat datang, sila bayar. Kalau tidak, tindakan undang-undang akan dikenakan. Kita kata tak apa, tunggu PRU nanti. Dia menjanji nak hapuskan PTPTN. Jadi kita akan sokong yang tu. Nak tiba-tiba menang yang tu. Nak kita marah. Kata Allah SWT. Tetap hutang kena bayar. Hutang kena bayar. Terutama hutang dengan saudara mara kita. Atau hutang dengan mak ayah kita. Atau namanya hutang, wajib bayar hutang tersebut. Sama ada pemiutang tu minta ataupun tidak minta, wajib kita bayar. Satu. Baik. Hutang kena selesaikan pakai duit siapa? Pakai duit si mati tadi. Apa saja yang ditinggalkan, kalau cash tak ada, dia ada hanya aset tak alih. Rumah. Kena cairkan rumah tersebut. Maksudnya bukan bakar. Cairkan, jual ke apa benda untuk selesaikan masalah hutang yang telah dibuat oleh si mati. Kena ingat, roh seorang mukmin akan tergantung dalam alam barzah selagi mana hutang yang tidak diselesaikan. Bergantung ini bukan mana jadi hantu, bergentayangan di atas kubur, bukan gitu. Maksudnya, hidup mereka dalam kubur tidak aman dan tidak selesa. Bahkan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab hutang. Kita ni semangat nak berjihad pergi ke Palestin. Nak mati syahid, nak dapat bidadari, hurul ain. Rupa-rupa tak dapat bidadari. Rupanya kita hutang dengan Pak Mat rumah sebelah 5%. Tak boleh masuk syurga. Sehingga diselesaikan hutang tersebut. Baik. Nak selesai pakai duit siapa? Pakai duit si mati. Soalan. Boleh tak? Kalau si mati tak ada duit, tak ada harta, siapa yang perlu selesaikan hutang dia? Baik. Yang pertamanya, dari sudut fiqahnya. Kita jawab pada fiqh dulu. Dari sudut fiqah, tak wajib anak-anak bayar pakai duit mereka. Duit poket mereka. Tetapi dari sudut fiqah, itu fiqah. Kita fiqh, kalau kita mengaji fiqah, dalam mazhab Syafi'i, aurat baina surrah wal rukbah, antara pusat dengan lutut. Cuma ada satu kaedah, apa yang menyempurnakan wajib, dia akan jadi wajib. Maka angkatlah sikit baju, tutup pusat, tutup lutut. Maka tutuplah aurat kita. Adakah memadai ketika pakai macam tu untuk salat? Dari sudut fiqah, lulus, selesai. Tapi dari sudut adab kamu, tak selesai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu boleh menghadap raja-raja dengan pakaian cukup canggih. Dengan JKK, dengan ketua kampung, dengan pakaian bergosok 14 kali. Tiba-tiba kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kata kamu bersangka baik pada Allah dengan sekadar menutup pusat dan menutup lutut. Tak jadi macam tu. Dia ada satu namanya ihsan yang perlu ada. Walaupun mak ayah kita tak bayar hutang dan kita tak bayar pakai duit kita pun tak apa. Tetapi ihsan kita sebagai anak, cubalah bantu semampu diri untuk menyelesaikan hutang-hutang yang telah dibuat oleh orang tua kita. Satu nombor, tu nombor dua. Baik.
Hutang ni hadirin mata Allah, adik-adik sekalian, terbahagi pada dua. Hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Kedua-duanya wajib diselesaikan. Bahkan ada ulama mengatakan hutang kepada Allah lebih dahulu perlu diselesaikan. Contohnya dia tak puasa, contohnya dia bernazar, contohnya dia ada buat perkara-perkara melibatkan qisas dan sebagainya, maka wajib selesaikan hutang piutang milik Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu pergi haji, dia tak pergi haji, duit berkepuk-kepuk kata Diva AA. Berkepuk-kepuk duit, tapi tak pergi buat haji. Maka wajib selesaikan haji dia untuk selesaikan hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu nombor 2. Nombor 3, iaitulah wasiat yang diwasiatkan. Laksanakan wasiat yang diwasiatkan. Wasiat ni apa dia? Wasiat ni dalam bahasa kita sebut pesanan kita. Kalau abah tak ada nanti, kalau abah mati nanti, kalau mama mati nanti, itu namanya wasiat. Dia berkait dengan mati. Kalau mama mati nanti, kamu pesan ke abah kamu jangan kahwin lain ya. Itu wasiat juga. Namanya wasiat. Tapi wajib tak laksana? Tak wajib. Tak wajib. Bukan semua wasiat wajib dilaksanakan. Kalau mama mati nanti, tolong wakafkan 1,000 kepada kasino dekat Genting Highland ya. Tolong wakaf 1,000. Itu tak wajib. Tak. Kalau buat juga, merana mamamu dalam kubur nanti. Dengan mumu sekali merana dalam kubur sebab melaksanakan wasiat yang haram itu. Baik. Wasiat, dengar betul-betul. Mungkin yang dah tahu, tahulah. Yang dengar relax tu mungkin tahu dah tu. Yang dengar sungguh tu nampak macam tak tahu. Nah, tapi maksudnya, 2. Wasiat juga terbahagi pada 2. Yang pertama, wasiat kepada waris. Waris maksudnya waris yang layak terima pusaka kita. Siapa dia waris yang layak terima pusaka? Ada 25 waris yang layak terima pusaka. Tapi saya tak sebutlah 25 ni. Daripada 25 ni, hanya 5 disebut waris utama. Siapa dia? Suami, isteri, ibu, ayah, anak-anak kita, laki-laki atau perempuan. Ini kita panggil waris yang layak terima pusaka kita. Kalau kita buat wasiat kepada waris yang layak terima pusaka kita, ada syarat dia. Kita boleh tulis, kalau ayah tak ada nanti rumah dekat Wangsa Maju kamu dapat Alung. Kalau ayah nanti mati nanti rumah dekat dengan Usim tu kamu dapat Angah. Kita boleh buat. Kita boleh buat. Tetapi waktu nak kuat kuasakan wasiat tadi. Bila waktu nak kuat kuasa? Waktu nak kuat kuasa selepas kita mati. Sewaktu kita tengah buat, kita masih hidup, wasiat tadi tak valid langsung. Kita boleh koyak wasiat tu, kita boleh jual harta kita. Don't worry, be happy. Tapi lepas je kita mati, wasiat tadi berkuat kuasa. Namun, kuat kuasanya wasiat tersebut jika diwasiatkan kepada waris. Sebagai contoh macam ni. Saya ada 5 orang anak. 5 orang anak. Target 11. Kata orang Melayu, usaha tangga kejayaan. Tak. 5. Anak pertama, lelaki. 4 lelaki, seorang perempuan. Baik. Saya kata ke anak nombor 1 saya Umar. Dia kata, saya Umar, kalau abah tak ada nanti, rumah ni kamu dapat. Kalau abah tak ada erti kata mati. Kalau abah mati nanti, rumah ni kamu dapat. Kalau abah mati nanti, kereta Velfire tu, adik kamu dapat. Kalau abah mati nanti, Lamborghini tu, adik kamu dapat. Itu kita sebut sebagai wasiat. Boleh tak buat wasiat macam tu? Jawapannya boleh. Tapi nak kuat kuasakan wasiat itu, bila saya mati nanti, Umar pun sebut ke adik-adik dia. Adik-adikku sekalian, Abdul Wahid, ni bapak dah bagi wasiat. Rumah ni serah kepada kekanda. Kekanda yang punya. Adik-adik kata, adinda apa pandangan adinda semua? Adinda kata, beres. 4 kata beres. Maka rumah itu milik Umar. Tapi kalau ada adik-beradik kata, dak aci walaupun aci banyak kat India. Tapi dak aci. Tak boleh macam ni. Saya nak juga rumah tu. Maka automatically wasiat tadi terbatal. Terbatal terus. Wajib difaraidkan rumah tersebut. Sebab apa? Nabi kata dalam satu hadis, la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris kecuali waris-waris lain setuju dulu dalam hadis yang lain. Maknanya, kalau waris lain setuju, on wasiat tadi. Tapi kalau waris tak setuju, by hook or by crook, wajib difaraidkan. Sebab waris ada hak untuk tidak bersetuju
ke atas wasiat yang telah dibuat. Jelas tak? InsyaAllah jelas. Kalau tak jelas, boleh bertanya langsung insyaAllah. Boleh. Siapa nak menyampuk, bukan menyampuk lah. Siapa nak bertanya langsung, boleh bertanya. Takut kita dah melarak jauh. Nak ghostan tu letih sikit lah. Baik, insyaAllah. Baik. Yang kedua, wasiat kepada bukan waris. Yang ni fokus. Wasiat kepada bukan waris terbagi pada dua. Tadi wasiat terbagi pada dua. Wasiat kepada bukan waris ni terbagi pada dua. Yang pertama, bukan waris, memang bukan waris kita langsung. Contoh, pensyarah angkat kita. Kita suka sangat kat pensyarah, dia suka buat lawak dalam kelas. Pecah perut kita, kita pun jadikan dia pensyarah angkat. Dia tak angkat kita pun, kita je shot sendiri dah. Tu bagus pensyarah tu, kemak-keming tu. Tak bagi 4 plate sama. Angkat pada aku. Contoh. Tak. Kita pun kata, kalau aku mati nanti, klinik gigi aku ni, aku bagi kat pensyarah tu contoh. Wasiat. Itu wasiat. Wasiat tersebut, bila tanya doktor ni ada berapa klinik? Satu je klinik dia. Ada tak harta lain? Tak ada. Maka kata ulama, wasiat kepada bukan waris, syaratnya mestilah tidak lebih daripada 1/3 harta kita. Kalau lebih daripada 1/3 harta kita, wajib mendapat persetujuan waris-waris yang layak terima faraid untuk setuju dengan wasiat tadi. Kalau waris-waris tu tak setuju, maka hanya kekal kepada 1/3 saja. Yang kedua saya sebut tadi, wasiat kepada bukan waris dalam erti kata waris-waris yang terhalang daripada mendapat pusaka. Contoh, kita ada ayah. Seorang tu meninggal dunia, dia ada ayah, dia ada datuk. Dia duduk daripada kecil dengan datuk, bukan dengan ayah. Ayah entah mana-mana pergi mengembara. Dia pergi mengembara, tak balik, mana meninggalkan anak dia. Maka dia sayang sangat ke atuk. Dia tahu ayah dia masih hidup, atuk dia masih hidup. Bila ada ayah, atuk tak akan dapat pusaka. Jadi, dia nak bagi juga ke atuk tersebut, dia boleh buat wasiat dan maksimum sama juga, maksimum 1/3 boleh diberikan kepada datuk tersebut. Itu kita cerita bab wasiat. Wasiat ni sangat popular di kalangan orang kita. Terpengaruh dengan sinetron, Megah Holding dan sebagainya, maka selalu mereka duk tengok dalam cerita drama-drama ni, dia kata kalau mama mati nanti Megah Holding, shareholder paling besar, kamu dapat 70%. Kamu jadi CEO tu, baru habis SPM, CEO. Oh, kita pun mengalami sedap cerita ni lah. Oh, muda-muda jadi CEO. Tu cerita kita lah. Cerah cerita macam tu. Kita pun terbayang, betul ke wasiat macam tu? Hakikatnya, ada pendetilan lagi yang disebut oleh para ulama kepada kita. Baik. Jadi yang pertama tadi, uruskan jenazah. Yang kedua, bayar hutang si mati. Yang ketiga, laksanakan wasiat. Yang keempat, dalam konteks negara kita Malaysia, ada proses tuntutan harta sepencarian. Kat Malaysia aja, tempat lain tak ada. Dia adat yang dijadikan hukum. Tuntutan harta sepencarian boleh dituntut oleh pasangan sama ada dia bercerai mati ataupun bercerai hidup. Yang kita fokus bercerai mati. Contoh suami isteri. Apa maksud harta sepencarian? Harta yang dapat dalam tempoh perkahwinan seseorang. Dia menikah tahun 2000. Daripada suami yang penarik becak, suami yang tak ada kenderaan langsung, isteri pun tak ada kenderaan, mereka berkahwin. Mula-mula naik bas. Kemudian beli basikal, kemudian beli motor, kemudian beli kereta, lepas tu buat pondok, lepas tu buat rumah, akhirnya buat perniagaan sikit-sikit, banyak-banyak harta dia. Maka harta yang dapat dalam tempoh perkahwinan tersebut disebut sebagai harta sepencarian. Harta sepencarian boleh dituntut oleh pasangan, tak kira suami atau isteri, bila berlakunya kematian salah seorang. Tapi kebiasaan yang saya nampak, harta sepencarian ni, dia tak wajib tuntut. Tapi boleh dituntut. Itu maksud dia. Tak wajib, tapi boleh dituntut. Nak tuntut di mana? Tuntut di mahkamah. Bukan tuntut dia sendiri. Dia berbincang anak-anak dia, abah dengan mak kamu dulu, dulu susah, sekarang dah kaya sikit. Mak kamu tak sempat nak rasa kekayaan kita ni, mak kamu mati. Jadi separuh harta ni, ayah yang punya. Ayah pula declare macam tu. Separuh harta mak kamu. Faraid yang tu saja. Tak betul. Kena pergi ke mahkamah. Mahkamah yang akan putuskan berapa pasangan itu akan dapat. Harta sepencarian ni bukan sekadar suami isteri bekerjasama. Seperti Wonder Pack. Apa yang penting?
kerjasama. Tapi yang penting yang kita nak sebut apa dia? Iaitulah seorang isteri walaupun dia duduk rumah menjadi suri rumah tangga. Ataupun seorang suami duduk rumah menjadi sura rumah tangga, duduk rumah, duduk menyusukan anak, masak Maggi, bagi isteri makan dan sebagainya. Kita nak sebut apa saja harta yang dapat dalam tempoh perkahwinan, walaupun satu pihak saja berusaha, tapi mereka yang tak berusaha ni pun kita anggap tidak berusaha, tetap ada potensi, ada portion dia untuk layak menerima pusaka, ada layak untuk menerima harta sepencarian jika dibuat tuntutan. Saya bagi contoh macam ni. Berlaku kes di Terengganu. Orang Terengganu ni satu negeri, kalau saya rasa dalam negeri yang paling saya suka pergi Terengganu. Saya bukan orang Terengganu, saya Kuantan. Saya duduk di Ipoh. Nah. Tapi suka pergi Terengganu sebab rasa tenang, tepi pantai dan sebagainya tenang. Ada seorang makcik ni, suami dia mantan engineer kanan Petronas. Kalau kita sebut Petronas ni gaji mahal lah. Tak, gaji kurang-kurangnya mahal. Mahal sungguh. Dia ada rumah berharga 1.5 juta. Dia ada duit dan tabung haji bernilai 2 juta. Campur ni saja dah 3.5 juta. Tak termasuk duit cash yang lain. Tapi dia berkahwin, lama dah kahwin, tak ada anak. Usaha dah, tak ada anak. Rumah besar bapak, tapi tak ada anak. Tu sebab orang selalu berseloroh. Dia kata, kalau rumah besar-besar ni, memang anak sikit-sikit. Sebab jauh. Nak lunch dekat sini, nak dinner hujung sana, nak breakfast hujung sini, jauh. Tapi kalau rumah kecil, situlah breakfast, situlah lunch, situlah dinner, situlah tidur. Bertemu saja. Akhirnya dapat anak. Tu dia bagi seluruh macam tu lah. Mungkin adik-adik tak nikah lagi tak tahulah apa saya cerita ni. Saya nak nyatakan apa dia? Ialah saudara ini ataupun makcik ni tak ada anak. Bila tak ada anak, suami dia mati. Ditakdirkan mati. Suami banyak harta ni mati. Datang adik-beradik suami. Dia kata, kau bila nak faraid reta abang kita ni? Dia tanya tu. Bila nak faraid reta abang kita? Dengan nada macam alung bukit beruntung, mari nak minta. Walaupun betul ada hak adik-beradik untuk mendapat pusaka, tetapi janganlah kita datang seperti mana seorang samsing untuk menuntut harta pusaka tersebut. Akhirnya sedihnya kakak ni, makcik ni sedih. Dia tanya dengan sahabat saya, macam mana nak buat? Akhirnya telah dinyatakan kepada dia, dia boleh buat tuntutan harta sepencarian. Maka dia dapat. Harta sepencarian dapat. Walaupun tidaklah separuh, dapat hak dia, kemudian dapat pula faraid kali kedua. Mana dua kali isteri ataupun mana-mana pasangan akan dapat kalau ada harta untuk dituntut. Itu harta sepencarian. Baik. Yang terakhir sekali, barulah faraid. Barulah faraid. Faraid ni, yang ni lah yang kita bagi tajuk pada malam ni. Tajuk pun dah sampai 9.40. Baru sampai pada tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dan saya lebih suka kepada hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik, kalau boleh, kalau yang nak bertanya, saya suka membuka soalan dulu pada peringkat pertama ni sebelum kita masuk tentang faraid nanti insya-Allah. Baik. Ada soalan daripada Ainuddin Yushar Yusuf. Tafadhal Syekh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya sikit dari segi harta sepencarian tu, kalau mahkamah kalau si waris, kalau waris boleh dengar Ustaz? Ya. Kalau waris menuntut untuk harta sepencarian itu, si suami menuntut harta sepencarian isteri, apakah asas untuk mahkamah menentukan persentage yang layak diberikan kepada penuntut itu daripada suami atau isteri yang menuntut? Baik. Terima kasih kepada saudara Ainuddin Yushar. Bismillah. Apa indikator ataupun apakah yang mahkamah akan ambil kira? Nombor satu, pastinya perkahwinan tersebut perkahwinan yang sah. Itu wajib lah. Kalau berkahwin kat Ulu Kinta pula. Kalau kahwin dekat Danok ke, dekat Sempadan Tai ke, tak pergi ke kahwin tempat lain, tidak diiktiraf dekat Malaysia. Walaupun perkahwinan tu sah, bermasalah sikit kalau kita nak buat tuntutan harta sepencarian di mahkamah. Jadi yang pertamanya, kemungkinan sumbangan dia akan dapat lihat tempoh kita berkahwin berapa lama. Dalam erti kata adanya, makin lama kita berkahwin, makin banyak harta yang kita kumpul bersama. Satu. Kalau makin kurang kita berkahwin, baru 2 tahun kahwin, tiba-tiba kita nak tuntut harta sepencarian, boleh juga tuntut. Sebab 2 tahun tu, apa-apa boleh terjadi. Orang boleh main saham, boleh banyak dapat duit dan sebagainya. Jadi, erti kata
yang paling penting sekali, nombor satu, perkahwinan itu sah dan jumlah ataupun tempoh perkahwinan itu berapa lama di antara pasangan tersebut. Dan yang ketiga, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada sumbangan langsung, perlu ada bukti-bukti bertulis. Itu penting. Resit-resit apa saja yang kita keluarkan untuk membantu keluarga itu, kalau boleh bukan sekadar untuk simpan, kena audit LHDN, tapi untuk audit kalaulah berlaku peristiwa-peristiwa yang sadis macam ni, kita boleh ada untuk tunjuk kepada yang arif hakim. Maka indikator ni lah yang hakim akan tengok dan dia akan bagi anggaran berapa yang akan dapat. Maksimum 50%. Maksimum 50% yang akan diberikan insya-Allah berdasarkan sumbangan langsung ataupun tidak langsung seseorang pasangan itu. Wallahu alam bissawab. Baik. Baik Ustaz, saya tambah sikit boleh Ustaz? Ya. Sebab benda ni terjadi kepada kawan-kawan kita kan, ditanya kita itu sebab bila harta pencarian itu, katakanlah si waris si bapa menuntut rumah sebagai contoh, dia kata rumah ni aku punya. Dia kata aku nak menuntut hak ni sebagai harta pencarian. Walaupun rumah tu dibeli atas arwah si isteri. So adakah benda ni perlu dibawa kepada jurisdiction mahkamah dahulu ataupun si ahli keluarga boleh bersetuju untuk memberi sebahagian daripada rumah tu kepada si bapa? Terima kasih. Okey. Ini persoalan yang selalu juga ditanya pada kita. Kalaulah mendapat persetujuan awal lagi. Dapat persetujuan awal maknanya anak tu akan bagi 50%. Kalau ianya boleh diselesaikan secara langsung terus, boleh pergi ke pejabat pusaka kecil, waktu perbincangan di antara ahli waris boleh ditetapkan begitu, silakan buat macam tu. Dan tak ada masalah. Kalau tidak timbul isu, kalau di tempat pusaka kecil dalam perbincangan untuk menyelesaikan masalah rumah tadi sebagai contoh. Tapi kalau menjadi pertikaian, itu yang akan menyebabkan step yang pertama pergi ke mahkamah syariah untuk selesaikan. Tapi tak boleh kita buat sekadar, orang kata, sendiri-sendiri saja menghukumkan bahawa ini dibenarkan. Ataupun saya kata, hak ayah 50% daripada rumah mak ni. Itu tak boleh senang-senang. Kecuali mendapat, seperti mana kata saudara Ainuddin tadi, mendapat suatu persetujuan daripada ahli keluarga, itu pun mengikut pandangan daripada pegawai pusaka nanti. Boleh ataupun tidak dengan perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak. Sama. Baik. Ada soalan lagi tak? Tak ada lah, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita pergi kepada urusan faraid tadi. Faraid, baik. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dia sebut tentang faraid ialah ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Ahli waris seperti mana saya khabar awal tadi, ada 25 ahli waris kesemuanya. Dan kalau sedap dalam struktur faraid, dia ada kategori ahli waris yang kita panggil ashabul furud. Ashabul furud ni golongan ahli waris yang syarak telah tetapkan kadar yang dapat pada dia. Kalau dari sudut asasnya dalam Quran, dalam hadis dan ijma', ada 6 kadar asas yang biasa kita jumpa. Nombor 1, 1/2, ada 5 golongan. Yang kedua, 2/3. 2/3 ada 4 golongan yang akan dapat, ahli waris yang akan dapat 2/3. 1/2 dan 2/3 ni saling berkait antara satu sama lain. Yang ketiga tu Allah Subhanahu Wa Taala 1/3. Ada 2 golongan yang akan dapat. Yang keempat, 1/8 ada 1 golongan yang akan dapat. Yang kelima, 1/6 ada 7 golongan yang akan dapat. 1 tadi 1/2, 2/3, 1/3 ada 2, 1/8 ada 2, ada 1, 1/4 ada 2, iaitu suami ataupun isteri. Dan yang keenam, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala 1/6 ada 7 golongan yang layak menerima. Ini kita sebut sebagai ashabul furud. Di samping kes-kes yang terpencil, contohnya kes al-umriyatain, al-gharawain, kes 1/3, 1/3 baki, kes muqasamah dan sebagainya, itu kita disebut sebagai ashabul furud. Ada juga ahli waris yang nanti saya akan terang secara langsung kalau ada persoalan, saya akan terang insya-Allah yang mana boleh kita terangkan pada malam ini. Yang kedua, kita sebut ahli waris yang menerima secara asabah ataupun ta'asib. Asabah ni apa dia? Golongan ahli waris yang menerima pusaka, kalau dia solo, dia akan dapat semua 100% hak kepada dia. Tapi kalau dia ada ahli waris yang lain, contohnya ashabul furud ada, dia akan menerima baki. Kalau ada baki. Kalau tak ada baki, tak dapat apa-apa. Kita panggil golongan asabah, ahli waris yang mendapat dengan kaedah asabah.
Yang ketiga, adik-adik mati Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin sekalian, yang ketiga kita sebut sebagai Baitul Mal. Baitul Mal. Baitul Mal ni kalau dalam konteks kita, negara kita Malaysia, sesiapa yang mati dan tidak mempunyai ahli waris asabah, ahli waris yang boleh menghabisi harta, maka harta tersebut akan di-refer ataupun akan dihantar kepada Baitul Mal untuk menjadi pindah milik kepada Baitul Mal. Baitul Mal yang akan dapat. Contoh, seorang tu meninggal dunia, dia tidak ada waris asabah. Waris asabah ni kalau kita bincang bab asabah panjang. Nanti kalau ada yang bertanya, kita akan cuba huraikan insya-Allah. Kalau tak bertanya, saya akan cuba secara hurai, secara ringkas kepada adik-adik pada malam ni insya-Allah yang mampulah. Cuma saya nak pecah dulu. Yang pertama ashabul furud, yang kedua asabah, yang ketiga Baitul Mal, yang keempat ada pewarisan disebut sebagai rad. Rad ni apa dia? Mengembalikan balik hak pusaka kepada ashabul furud jika tidak ada ahli asabah. Contoh, saya bagi contoh. Lan mati. Lan tadak mati. Dia ada seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan akan dapat dalam pusaka 1/2. Baki tengok ada tak ahli waris asabah ataupun ahli waris yang lain. Tak ada ahli waris. Kalau kita laksanakan sistem rod, maka separuh ni lagi tak dapat kepada Baitul Mal, separuh ni akan dapat kepada anak perempuan lan tadak, mana dia akan dapat 100%. Saya nak tanya kepada hadirin sekalian yang pada malam ni yang ada ni, 58, 57 orang ni, kalau rod laksana dekat Malaysia, setuju ataupun tidak setuju? Khususnya peserta wanita lah, mesti confirm mereka kata setuju. Cuma rod tidak dilaksanakan dekat Malaysia. Tak laksana. Walaupun dibincang oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh dalam bab faraid ini, tapi tidak dilaksanakan di Malaysia sebab mereka kata rod lebih spesifik kepada hak individu saja. Sedangkan Baitul Mal, maslahat dia lebih umum, maslahat ammah lebih umum sebab dapat kepada Baitul Mal, Baitul Mal boleh bagi ramai orang boleh guna. Tapi kalau kita bagi separuh tu dapat pula pada ahli waris, maka dia seorang je dapat. Maka itulah pandangan ulama. Yang seterusnya yang pertama, ulang balik, ashabul furud, asabah, Baitul Mal, rad. Ada satu lagi yang kita sebut sebagai waris zawil arham ataupun zawul arham. Zawil arham ni apa dia? Ahli waris yang mana tidak ada hak pusaka kepadanya yang telah ditetapkan syarak. Kalau ashabul furud nombor 1 tadi, ada syarak tetapkan. Tetapi zawil arham, waris kita. Tetapi tidak ada kadar yang syarak telah tetapkan. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, zawil arham tidak layak terima pusaka. Tak layak terima pusaka. Sebagai contoh, saya bagi. Nak sebagai contoh. Nak bagi contoh ni payah sebab dia kata contohnya Lan sekali lagi. Lan mati sekali lagi. Lan ni mati tahun 2022. Dia ada 2 orang anak. Satu nama Siti, satu nama Kasim. Siti Kasim. Nah. Siti ni mati tahun 2021. Kasim mati tahun 2020. Maksudnya Lan masih hidup ketika mana 2 orang anak dia telah mati. Siti ada anak namanya Limah. Kasim ada anak namanya Minah. Siti ada anak nama Limah. Kasim ada anak nama Minah. Bila Lan ni mati, yang akan dapat pusaka siapa dia? Yang akan dapat pusaka hanya anak kepada Kasim yang akan dapat pusaka. 1/2 akan dapat pada cucu ini. Tapi cucu anak kepada Siti, dia tak layak terima pusaka. Sebab kita namakan dia sebagai waris zawil arham. Nak kenal secara mudahnya zawil arham ni, antara dia dengan si mati, tengah-tengahnya waris itu perempuan. Maka kita panggil dia waris zawil arham. Ada 5 perkara, banyak lagi lah. Aul dan sebagainya. Cuma kita sebut, inilah asas dalam pengajian ataupun dalam pemahaman dalam konteks ilmu faraid. Ilmu faraid. Jadi kalau siapa-siapa mengajar bidang syariah ataupun belajar bidang syariah, dia kena kuasai kelima-lima bidang ini ataupun kepada tajuk ini, tajuk kecil ini untuk menguasai apakah itu faraid. Baik. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut tadi faraid ialah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Maka wajib ataupun tidak, kita sebagai umat dia kena meraihkan. Apa dia raih dia?
kita meraihkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak sesuatu benda yang terbaik kepada manusia. Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebut dalam kitabnya itu, bila seseorang mengatakan saya nak secara peribadi, nak bagi secara sama rata, tak nak ikut faraid, seolah-olah kita katakan bahawa kita lebih cerdik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan sepatutnya tidak begitu. Jadi sebagai mukadimahnya, begitulah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala tentang ilmu faraid. Saya berhenti pula dah agak tekak dah ni. Kalau ada siapa-siapa nak bertanya lagi, boleh bertanya. InsyaAllah saya akan cuba jawab sekadar yang mampu. Bismillah ya azza wa jalla. Ada soalan lagi tak? Pelajar-pelajar usim sekalian. Tak ada soalan? Saya tanyalah Ustaz, diorang tanya, saya tanya je lah. Anudin tadi. Ya. Kalau bahagian yang Ustaz kata kita bahagi sama rata adik-beradik itu, macam kita tidak ikut apa yang Allah Taala perintahkan, adakah benda ni dibolehkan? Sebab saya pernah dengar kalau adik-beradik semua bersetuju, sebab ada pembahagian untuk lelaki lebih daripada wanita. So kalau adik-beradik bersetuju untuk pembahagian itu disamaratakan, dibenarkan oleh mahkamah. Adakah benda ni kita melanggar perintah Allah, dan adakah benda ni dibenarkan di Malaysia kalau benda ni melanggar satu yang ditetapkan oleh Allah SWT mengenai pembagian faraid? Itu soalan pertama saya, Ustaz. Ya. Terima kasih kepada saudara Ainuddin kerana bertanya tentang isu pembahagian sama rata. Di Malaysia, konteks pembahagian sama rata hukumnya harus. Harus kalau dengan syarat semua bersetuju dan tidak ada seorang pun ketinggalan dalam perbincangan tersebut. Namun saya nakalkan pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang lebih dekat dengan hati saya, iaitulah bahawa kita meraihkan hak Allah. Bila Allah menentukan satu perkara, dia ada hikmah yang tersurat dan tersirat. Kita risau waktu kita bagi sama rata tersebut, bila mana masing-masing setuju, konon-kononnya setuju, tapi akhirnya bila berlaku pertikaian, di luar selepas pembahagian tersebut, berlaku pertikaian. Bila berlaku pertikaian, akan timbul isu mengungkit-mengungkit. Tapi kalau kita buat sistem faraid, kamu mengungkit ke ataupun kamu tidak mengungkit ke, kamu dah ikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita dah bagi sama rata, timbul pula isu mengungkit. Nah, bila timbul isu mengungkit ni, akhirnya hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan keluarga tu jadi tak seronok. Satunya, walaupun disebut harus, tapi Syekh Al-Wahbah Az-Zuhaili sebut apa? Kamu kena raihkan hak Allah dulu. Nombor satu. Bila kamu raih hak Allah satu, kita dah bagi secara faraid. Selepas tu kamu nak bagi mengikut kehendak kamu, tafaddalu, kata dia, silakan. Itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, kalau saudara Amir tanya pada saya tadi, boleh tak boleh? Kalau semua setuju, hukumnya harus. Adakah melawan perintah Allah? Dia tak melawan perintah Allah. Cumanya ketetapan daripada Allah itu ada kebaikan. Bahkan ada ulama menyatakan keharusan tersebut tertakluk kepada beberapa syarat. Salah satu seperti kata redha semua ahli waris, tidak ada satu pun ketinggalan, tidak ada waris yang kurang akalnya, maknanya tidak akil baligh yang terlibat dalam persetujuan tersebut. Barulah perkara itu boleh terjadi. Namun sebaliknya, kalau tanya pada kita yang berterlibat langsung dengan faraid, mana lebih afdal antara bagi sama rata dengan bagi mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kekaramahan, kemuliaan itu wujud kepada apa yang kita kata perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanya pada saya, penekanannya tetap kepada faraid, walaupun diharuskan bagi sama rata, tapi faraid itu ketetapan yang paling utama yang perlu kita raihkan. Wallahu a'lam. Ada orang tanya saya tadi, saya tak nak baca apa soalan ni. Boleh tak mengenai waris asabah dan apa pula contoh waris yang tak dapat menghabiskan harta dia? Terima kasih kepada Mak Zakir. Yang pertama, waris asabah ni saya sebut tadi waris yang mana menghabisi harta kalau dia seorang ataupun mengambil baki kalau ada waris ashabul furu' yang lain. Asabah ni terbagi pada tiga. Yang pertama kita sebut sebagai asabah binafsih. Asabah binafsih ni semuanya lelaki-lelaki. Semua lelaki-lelaki. Siapakah mereka? Yang pertama, far'ul mayyit. Anak-anak kepada si mati ataupun zuriat si mati. Anak laki-laki, cucu laki-laki daripada anak laki-laki, cicit, ciut, piut, carat, cucu dan ke bawah mesti bersusur galur kepada anak laki-laki saja. Kita panggil dia asabah.
binafsih. Tingkatan pertama iaitu far'ul mayyit nama dia. Yang kedua, aslul mayyit, asal kepada si mati. Ayah, datuk, moyang dan ke atas. Ayah, datuk dan ke atas. Datuk sini mesti hanya ayah kepada ayah. Abul ab disemanggil jaddus sahih, datuk yang sahih. Kita ada dua datuk kan? Saya ada dua datuk. Ayah saya, Syed Ishaq bin Syed Umar. Datuk saya, Syed Umar ada seorang. Seorang lagi nama mak saya Sharifah Mazna binti Syed Bakar. Bakar tu datuk saya. Kalau saya meninggal dunia, yang hanya akan dapat datuk saya sahaja iaitu Syed Umar tadi. Itu panggil jaddus sahih. Itu maknanya yang pertama sebut tadi, tingkatan pertama asabah. Kalau tanya soalan tadi, asabah binafsih, anak-anak. Yang kedua, asal si mati. Yang ketiga, adik-beradik si mati. Sama ada kandung atau sebapa. Yang keempat, peringkat umumah pakcik-pakcik kepada si mati. Iaitu adik-beradik ayah dia. Maka yang kandung ataupun sebapa. Ini kita panggil ahli waris asabah. Kalau bertembung keempat-empat ni wujud. Contoh saya bagi. Muhammad Siti mati, dia ada anak laki-laki, dia ada ayah, dia ada abang, dia ada pakcik. Empat waris asabah tu ada. Siapakah yang akan dapat asabah? Yang akan dapat asabah hanya anak-anak lelaki saja. Ayah dapat apa? Ayah takkan dapat asabah sebab ayah ni special. Dia akan dapat dengan kadar 1/6, maka baki semuanya akan dapat kepada anak-anak laki-laki. Adapun adik-beradik tak dapat. Pakcik tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab wujud dekat sana dua orang yang cukup kuat dalam keluarga yang boleh menghalang adik-beradik ataupun pakcik daripada dapat, iaitu ayah dan juga anak-anak lelaki kita. Itu namanya asabah binafsih. Yang kedua, asabah namanya asabah bil ghairi. Asabah dengan sebab orang lain. Semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Tadi kalau asabah binafsih semua laki-laki. Asabah bil ghairi semua perempuan. Siapakah mereka? Nak bagi senang, saya bagi kaedah yang selalu saya hafal daripada sejak Al-Azhar lagi. Itu kaedahnya mudah je. Sesiapa yang mendapat 1/2 ketika seorang ataupun 2/3 ketika ramai, dia akan menjadi asabah bil ghairi jika wujud pasangan dia. Siapa-siapa mendapat 1/2 ketika seorang ataupun 2/3 ketika ramai, dia akan menjadi asabah bil ghairi jika ada pasangan laki-laki dia. Siapakah mereka ini? Ada 4. Yang pertama, anak perempuan. Anak perempuan, sahabat-sahabat sekalian, kalau dia seorang, dia dapat 1/2. Kalau ramai, dapat 2/3. Tapi kalau dia ada adik-beradik lelaki dengan dia, dia takkan dapat 1/2, tak dapat 2/3. Dia akan dapat bersama-sama, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Laki ni asabah binafsih, perempuan ni kita panggil asabah bil ghairi. Yang kedua, adik-beradik si mati. Cucu-cucu si mati. Cucu-cucu perempuan. Cuma syarat yang sama, cucu ni mesti anak kepada anak laki-laki saja. Yang ketiga, saudara kandung perempuan si mati. Yang keempat, saudara perempuan sebapa bagi si mati. Inilah 4 golongan perempuan yang kita sebut sebagai asabah bil ghairi. Yang ketiga, asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi ini tertentu pada 2 golongan je, iaitu adik-beradik kandung atau adik-beradik sebapa jika bersama dengan zuriat perempuan si mati saja. Sebagai contoh, contohnya Siti mati sekali lagi, dia ada anak perempuan seorang, dia ada kakak kandung perempuan seorang. Kakak kandung mestilah perempuan. Kakak kandung seorang ataupun kakak kandung 4 orang ataupun 10 orang, tak kira lah berapa orang sekalipun. Jadi anak perempuan dia tadi seorang dapat 1/2. Baki 1/2 tadi akan dapat kepada adik-beradik Siti tadi. Itu dipanggil asabah ma'al ghairi. Tapi kalau bertembung asabah ma'al ghairi ini, kakak kandung dengan kakak sebapa, yang akan dapat hanya kandung saja, sebapa hanya dapat tengok saja. Jadi contoh kalau saudara Zaki tanya, dan apa pula contoh waris yang tak dapat menghabiskan harta dia? Contoh saya bagi tadi lah. Siti mati, ada anak perempuan seorang. Maka dia akan dapat berapa? 1/2 saja, ada baki 1/2. Ataupun Siti mati ada mak aja.
mak akan dapat 1/3. Baki 2/3 tengok ada tak adik-beradik? Tak ada. Ada tak pakcik? Tak ada. Tak ada siapa-siapa dah. Maka 2/3 tu tak dapat dihabisi, akan dapat kepada Baitul Mal. Allahu a'lamu bis-shawab. Ada soalan lagi tak? Ke saya laju sangat cakap? Ada soalan? Yang menyempuk saya ada tak hari ni? Syed ni. Syed apa? Ada Ustaz, saya. Ada. Alhamdulillah. Baik. Saya rasa tak dah sampai 10.30 ni. Kalau tak ada persoalan, sakit tekak. Ada soalan lagi? Alhamdulillah, faham. Zakir, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, akhir sekali sebagai penutupnya pada malam ni, sebab saya nak cerita kosong ni pun tak sedap. Perlu pada gambaran share, cuma saya tak sedia pada malam ni untuk share benda-benda tersebut. Tapi kalau biasa tengok, saya ada channel YouTube sendiri, Pius Said. Rajin-rajinlah subscribe dan tekan tombol, jangan lupa untuk dapat video-video terbaru. Dalam tu saya ada cerita tentang faraid. Sama juga dalam Facebook saya, Pius Said, Pencetus Ummah Said, dalam page dan sebagainya. Saya cerita bab faraid. Jadi siapa pencinta nak tahu tentang bab faraid, boleh tengok dekat sana lah. Dan tak lupa juga, setiap hari Ahad, pada minggu kedua dan keempat, biasa saya akan bersiaran langsung dalam program Ada Soalan. Bukan dalam TV, tapi dalam page Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Kat situ selalu banyak soalan yang dapat, yang selalu kita jawab, persoalan-persoalan yang mampu kita jawab. Baik, akhir sekali adik-adik mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagai saranan kepada semua, kita bila sebut tentang faraid, adakah wajib kita ikut, wajib kita by hook or by crook aku kena ambil harta tersebut? Jawapannya tak begitu. Tak. Contoh dalam keluarga saya lah. Saya ada 7 adik-beradik. Saya bukan daripada keluarga yang senang. Ayah seorang nelayan, almarhum ayah. Almarhumah ibunda pun seorang yang suri rumah. Kadang-kadang kalau nak cari duit lebih, raut, lidi, macam-macam itulah kerja orang kampung. Jadi saya ada 7 adik-beradik. Bukan semua senang. Daripada 7 adik-beradik itu, saya seorang yang paling senang antara 7 adik-beradik. Saya seorang antara yang paling senang. Belajar pun paling tinggi. Semua sanggup berkorban untuk naikkan saya untuk belajar dan sebagainya. Bila mana ayah saya meninggal dunia, ada sebidang tanah dekat kampung. Saya dah ada tanah dekat Ipoh, saya ada rumah dekat Ipoh, saya ada kereta, ada semua perniagaan dekat Ipoh. Tiba-tiba bila mana bab faraid, saya kata aku nak juga hak aku. Jawapannya tak boleh begitu. Walaupun boleh, kita boleh tuntut hak kita. Tapi ada satu konsep dalam faraid namanya takharuj, keluar daripada pemilikan kita. Kita tak ambil pun tak apa. Sama ada dengan imbalan. Kita kata tak apalah, aku tak nak tanah ni, tapi kamu bagilah aku 1,000 contoh. Ataupun tanpa imbalan. Kita cakap awal-awal lagi, saya tak nak tanah ni, bagilah 4 orang ataupun 5 orang, 6 orang lagi, bagilah. Itu makna konsep kita panggil tasammuh. Tapi Masya Allah, yang nak jumpa macam ni, susah. Bukan saya nak bangga diri, saya kata saya tarik diri untuk menerima pusaka. Tapi saya nak bagi satu contoh tauladan kepada masyarakat. Faraid bukan makna by hook or by crook aku dah dapat. Dan juga viral baru ni ada makcik bawang seorang yang dia kata, kalau tak bagi pusaka lagi, ayah dalam kubur gelap kuburnya. Kita berdoa, doa tak sampai kepada dalam kubur. Itu semua bid'atun dalalatun. Bid'ah dalalah. Tak ada istilah macam tu. Apa yang penting adalah kita sebagai waris kena selesaikan urusan pusaka secepat mungkin. Kalau kita melengah-lengahkan pembagian pusaka, adik-adik boleh tengok peristiwa di Kampung Baru. Kampung Baru, kalau rumah di Taman Meru ni, rumah kos rendah, harganya 100 ke 200 ribu. Di Kampung Baru, yang dianggap rumah kos rendah di Ipoh ni, di sana harganya 1.38 juta. Satu rumah teres, 1.38 juta. Tapi warisnya berapa orang? 800 orang. 600 orang. Ada 1,000 waris. Jadi susah. Bila mana bertambah ahli waris, kita panggil kes ni, kita panggil kes dalam ilmu faraid, kes munasakhat, kematian berlapis. Akhirnya akan menyusahkan dan akan mengakibatkan banyak implikasi-implikasi yang lain yang akan menyusahkan ahli waris yang lain. Jadi, saya rasa sekadar itulah yang dapat sedikit perkongsian pada malam ni. Moga-moga mendapat sedikit kefahaman kepada semua yang menonton. InsyaAllah, minta maaf tak dapat nak teruskan sampai 10.30. Jadi kalau ada persoalan lagi mungkin saya boleh jawab. Kalau tak ada mungkin kita berhenti setakat ni lah. Maaf kalau terkasar bahasa, tersilap bicara, tersilap
kata-kata pada malam ini insya-Allah. Ya, Syed Razik. Assalamualaikum Ustaz. Dekat chat box Ustaz ada lagi satu soalan. Daripada saudara Muhammad Zakir. Soalan sepasang suami isteri tak ada anak, rumah atas nama isteri dibeli dengan loan government. Bila isteri meninggal, rumah akan dapat pada suami. Tapi setelah rumah itu dapat pada suami, suami pula meninggal. Rumah tu akan dapat pada siapa pula? Baik. Bolehkah isteri buat wasiat siap-siap agar selepas dia meninggal, rumah akan dapat pada suami dan sekiranya suami meninggal, rumah itu wasiatkan pula pada family isteri tersebut. Baik. Yang pertamanya, bila meninggal dunia seseorang, walaupun namanya kita buat government loan, dan saya pun buat government loan, kita meninggal dunia dapat kepada suami. Hakikatnya tak gitu. Bila kita meninggal dunia, tu harta kita. Tu harta kita. Tu harta kita. Bukan maksudnya bila kita meninggal dunia, terus harta tu dapat pada isteri, dapat pada suami. Tak betul. Itu fahaman, itu salah. Muhammad Zakir, salah tu. Nah. Hakikatnya, rumah tersebut ialah rumah pusaka. Kalau dia yang beli dengan nama dia, maka itu walaupun dia akan dapat pada suami hakikatnya, tapi rumah tu bukan milik, totally milik suami, tapi ianya milik isteri tersebut. Maka perlu difaraidkan kecuali rumah tersebut dinamakan dan dihibahkan terus pada suami, tu lain. Bila dinamakan dan dihibahkan pada suami, hakikatnya rumah tersebut adalah dihibahkan pada suami, dan kalau suami meninggal dunia, harta tersebut akan difaraidkan kepada ahli waris suami tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Selesai sudah sesi ceramah untuk kali ini. Ucapan tahniah buat semua peserta yang memberi kerjasama dan komitmen pada malam ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Speaker Ustaz Syed Muhammad Bakri bin Syed Shahab atas ceramah yang penuh informatif sebentar tadi. Semoga semua peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi dalam kursus Faraid pada kali ini serta dapat berkongsi dengan rakan-rakan yang tidak berpeluang untuk turut serta dalam ceramah pada malam ini. Saya sudahi program kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As.